Hari ini juga kita menyambut sambutan Hari Arkib Negara. Kita tahu setiap detik, setiap minit, setiap jam banyak perkara yang berlaku. Penting untuk kita merekodkan semua peristiwa itu untuk sebagai rujukan untuk kita melakukan kajian. Misalnya dalam kes pandemik COVID-19 ini, semua rekod-rekod yang terjadi kita simpan untuk memastikan kita dapat memutuskan rantaian mencari vaksin dan sebagainya. Tapi bagaimana proses untuk menyimpan ke semua dokumen-dokumen tersebut, semua akan dikongsikan oleh tetamu kita, Dato' Azmi Abdul Aziz, Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Arkib Intipati kepada masa. Oh, salam Arkib Intipati kepada masa. Peranan Arkib Negara, Datuk, begitu meluas. Mungkin kita tahu bagaimana evolusi tugas mereka tidak berhenti. Kalau dulu kita tengok hari dalam sejarah, setiap hari ini ada sahaja peristiwa yang berlaku. Dan bagaimana Datuk melihat fungsi Arkib Negara itu, evolusinya begitu cepat sekali daripada mula penubuhannya sehingga sekarang. Kalau kita lihat di negara kita, Arkib Negara Malaysia ditubuhkan pada 1 Disember 1957. Walau bagaimanapun, bidang kearkipan ini telah wujud beratus-ratus tahun dahulu. Boleh dikatakan arsip moden ini bermula semenjak tahun 1790. Apabila berlakunya revolusi Perancis di negara Perancis, pada masa itu ada pihak melihat akan kepentingan untuk memelihara bahan-bahan yang kita panggil bahan arsip pada masa sekarang. Dan ianya terus berkembang dan kemudiannya dalam tahun 1948 baru kita lihat satu gabungan bidang profesi kearkipan ini ditubuhkan, dan ianya dipanggil Majlis Arkib Antarabangsa, atau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil International Council on Archives pada bulan Jun 1948. Jadi daripada situlah kita lihat pergerakan-pergerakan mengenai kearkipan ini dilaksanakan secara menyeluruh, komprehensif dan berterusan. Dan kita lihat permohonan untuk mengadakan Hari Arkib itu telah dimulakan semenjak tahun 2004. Ianya diminta kemudian 2004 dipohon kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk diisytiharkan Hari Arkib itu sendiri. Permohonan dilakukan dalam tahun 2004, tetapi yang dapatnya kelulusannya dalam tahun 2007. Baru diluluskan tentang sambutan Hari Arkib sedunia itu. Baik, kita nak bercakap tentang proses menyimpan semua rekod-rekod ataupun dokumen-dokumen tersebut. Perbezaannya dulu dan sekarang, sebab sekarang dah banyak teknologi sedia ada, adakah memudahkan proses menyimpan semua rekod-rekod tersebut, Datuk? Ya. Kita lihat pemahaman kita ataupun orang biasa dan keseluruhan masyarakat, arsip ini menyimpan bahan-bahan lama ataupun dokumen-dokumen lama, rekod-rekod lama. Jadi mereka menjangkakan bahawa penyimpanan bahan ini mungkin tidak begitu susah kerana ianya dalam bentuk bahan yang lama. Tapi sebenarnya kita lihat arsip ini merupakan suatu profesi yang kehadapan. Maksudnya kehadapan itu ialah di mana kita harus menjangkakan bagaimana kita boleh menyimpan dan memelihara bahan ini dalam tak kira apa bentuk sekalipun. Dan kalau negara itu bergerak lebih maju dan bahan-bahan kenegaraan itu dihasilkan dengan menggunakan teknologi moden ataupun format yang lebih moden, maka kita arsip juga harus bersedia untuk memastikan kita berupaya mengambil bahan itu dan menyimpan serta memeliharanya untuk jangka masa yang lebih lama.
Datuk, sekiranya ada pihak yang tampil mengatakan saya terjumpa bahan-bahan ini dan ingin tampil kepada pihak ARKIB untuk mendapatkan pengesahan, apakah itu juga ada option untuk masyarakat sekiranya mereka jumpa sesuatu yang mungkin dijangka bersejarah atau ada kepentingan dalam lipatan sejarah dunia? Kita terbuka, maksudnya jikalau ada pihak yang mempunyai ataupun menjumpai bahan-bahan yang bersejarah, kalau boleh bidang kearkipan ini kita mengutamakan bahan-bahan dalam bentuk rekod, dokumen, suratan ataupun manuskrip. Jadi mereka boleh datang ke Arkiv Negara dan boleh meminta kita untuk membuat pengesahan dari segi keasliannya ataupun kepentingannya. Jadi kita menggalakkan masyarakat untuk tampil membawa bahan-bahan ini kepada kita untuk kita kemudiannya menyimpan dan memelihara dan akhirnya kita kongsi dengan rakyat negara kita sendiri. Kalau kita lihat bahan arsip ini kita amat sedikit sekali, terutamanya bahan-bahan sejarah lama. Sebab kita telah kehilangan terlampau banyak rekod. Terlampau banyak. Daripada zaman kerajaan kesultanan yang hebat-hebat lagi, sehinggalah zaman pemerintahan ataupun pendudukan Portugisnya, Belandanya, Inggerisnya, Jepunnya dan sebagainya. Sebagian besarnya saya boleh katakan bahawa bahan-bahan ini musnah disebabkan oleh keadaan cuaca dan persekitaran kita. Memang tidak begitu kondusif untuk kita menyimpan dan memelihara. Dan saya tak salah kalau saya katakan sikap masyarakat kita sendiri. Kita merasakan bahan yang kita ada hari ini mungkin tidak begitu penting. Tapi kita tidak tahu dalam masa 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun akan datang berguna, amat berguna sekali. Baik, itu juga mungkin menyebabkan pihak Arkiv sendiri mengangkat tema Empowering Knowledge Society untuk tema sambutan tahun ini untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan Arkiv Negara sendiri. Apa antara usaha-usaha yang dilakukan dan cabaran? Mungkin setiap tahun juga perkara sama dilakukan, tapi tahap kesedaran ini bagaimana? Empowering Knowledge Society adalah tema yang dipilih oleh Majlis Arkiv Antarabangsa untuk sambutan tahun 2020 ini. Jadi pada pengulasan terhadap tema tersebut, kita hendak memperkasakan pengetahuan ini kepada masyarakat, terutamanya ke seluruh masyarakat dunia, sebab sambutan ini akan disambut seluruh dunia. Dan kita mahu bahawa masyarakat melihat bahan arsip ini sebagai satu bahan yang penting, bukan hanya kepada individu, tapi kepada juga pada masyarakat dan juga kepada negara. Dia bahan arsip ini, ia merupakan memori ataupun tinggalan peradaban sesuatu masyarakat itu. Dan dia melambangkan, dia merupakan identiti kepada sesebuah negara itu. Baik masyarakatnya, baik rakyatnya, baik kepada budaya negara itu sendiri. Jadi kita menjalankan pelbagai program untuk menghebahkan lagi tentang kepentingan bahan itu sendiri dan juga kepentingan arsip negara itu juga. Jadi kita harapkan masyarakat lebih kerap menggunakan bahan arsip ini, terutamanya dalam mengesahkan fakta-fakta berkaitan dengan sejarah negara dan juga sekarang ini penggunaan media sosial yang menghebahkan pelbagai cerita. Sama ada betul tak betul kita lihat dimasukkan. Tapi kalau mereka ada keperluan yang berkaitan dengan kenegaraan, maka mereka boleh datang ke Arkiv Negara dan dapatkan pengesahan itu sendiri. Untuk pengisian melibatkan lagi masyarakat dalam sambutan, apa yang mereka boleh ketahui dari segi line up ataupun pengisian sambutan untuk tahun ini? Sebenarnya tahun Arkiv Antarabangsa tahun ini kita mengadakan pelbagai hebahan
Tapi maklum ajalah kita dalam masih lagi fasa pandemik COVID-19 ini, kita menggunakan pelantar maya itu untuk menyampaikan bahan-bahan kita. Kita akan ada sambutan Hari Akib itu sendiri. Kita akan ada pameran secara maya. Kita kata pameran berkaitan dengan penyakit berjangkit, sebab kita ada banyak rekod berkaitan dengan penyakit berjangkit, daripada taunnya, TB-nya di negara kita dalam bentuk dokumen, gambar dan sebagainya. Kita juga ada hebahan melalui berkaitan dengan pengurusan rekod itu sendiri. Kita menggunakan pelantar kita secara Facebook live, dan juga kita menggunakan portal kita untuk menyampaikan bahan ini. Dan kita akan ada soal jawab berkaitan dengan pengurusan rekod melalui talian, dan kita menggunakan semua media sosial yang ada untuk kita hibahkan. Baik, juga Arkib Negara difahamkan melaksanakan kempen sempena COVID-19 ini untuk masyarakat yang memiliki apa-apa bahan, video, gambar dan sebagainya untuk diserahkan kepada Arkib Negara untuk dijadikan satu dokumentari, saya difahamkan. Mungkin boleh war-warkan kepada orang ramai? Kita memang menggalakkan dan memanggil setiap pihak yang terlibat terutamanya dan juga pihak-pihak lain, jikalau mereka ada bahan mengenai pandemik COVID-19 ini, untuk mereka menyerah simpankan ke Arkib Negara. Sebab ini peristiwa yang besar di dalam negara kita, dan kita melalui pelbagai permasalahan, pelbagai isu dan pelbagai tindakan yang telah dilakukan. Jadi ini akan menjadi bahan sejarah yang amat penting di masa akan datang, dan kita menggalakkan mereka untuk menghubungi kita. Ini boleh dihubungi melalui portal kita, alamat kita dan sebagainya, dan menyerahkan bahan-bahan itu kepada kita. Dan kita insya-Allah, kita harap bahan ini besok akan menjadi rujukan kepada anak cucu kita di masa akan datang. Manfaat kepada generasi masa akan datang. Terima kasih yang bagi Datuk juga. Selamat hari lahir untuk Datuk esok. Terima kasih. Terima kasih. Dua sambutan Hari Arkib dan juga sambutan hari lahir. Terima kasih banyak. Semoga sihat selalu, insya-Allah. Dari